Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tidak terlepas siri ulang kaji bersama Cikgu Duan. So, untuk episod kali ini, Cikgu Duan ingin kongsikan cara menjawab kertas SPM sebenar 2008. So, seperti biasa, tulis nama. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan struktur otak manusia. Aktiviti yang manakah dikawal oleh X? So, X, seperti yang kita maklum, X adalah medula oblongata. So, mengawal tindakan luar kawal. So, antara ABCD yang mana yang kita tak boleh kawal, yang mana tak boleh kontrol. Makan boleh, belajar boleh, berfikir boleh kontrol, bernafas. So, bernafas kita tak boleh kawal. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Seorang remaja perempuan tidak menunjukkan perkembangan ciri seks sekunder. Antara yang berikut yang manakah gagal berfungsi dengan baik? So, bila ciri seks sekunder, siapa yang kontrol? Okey, perempuan, ovari. Okey, senang. Nombor 3. Rajah 2 menunjukkan sistem saraf manusia. Antara bahagian A, B, C dan D yang manakah merupakan saraf spina? Okey, saraf spina. Okey, yang atas kranium. Ni B ni saraf tunjang. Ni tulang belakang. So, C jawapan dia. Saraf spina. Soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan bagaimana seks anak ditentukan bagi manusia. So, berapakah nisbah untuk mendapatkan anak perempuan kepada anak lelaki pada kelahiran? Anak perempuan. So, 2. Anak lelaki pun 2. 2 nisbah 2 ada? Tak ada. Seperti biasa, cikgu suruh permudahkan. Okey, so 2 bahagi 2, 1. 1 nisbah 1. Okey. Soalan nombor 5. Maklumat berikut menunjukkan ciri sejenis penyakit genetik disebabkan mutasi gen. Tidak boleh membezakan warna merah dan warna hijau. Apakah penyakit genetik itu? So, of course lah. Ni clue kita. Tip ni. Warna. So, buta warna. Soalan nombor 6. Antara yang berikut, yang manakah merupakan variasi selanjar? Yang berubah yang mana? So, berat badan. Yang lain tak berubah. Berat badan kita berubah. Senang je. Soalan nombor 7. Pilih padanan yang betul antara perubahan keadaan jirim dan prosesnya. Okey, pepejal kepada cecair peleburan. Ni salah lah. B. Cecair kepada pepejal pembekuan. Ni okey. C. Gas kepada cecair kondensasi. C salah. D. Pepejal kepada gas pemenjauhan. So, B jawapan dia. Okey. Nombor 8. Jadual 1 menunjukkan nombor proton dan bilangan neutron. Okey, berapakah nombor nukleon bagi atom itu? So, nombor nukleon. So, kita proton tambah neutron. Formula dia. 8 tambah 9, 17. Okey, 9. Maklumat berikut menunjukkan sifat fizikal bagi bahan X. Berkilau, boleh ditempa, mulut. Apakah X? So, yang ni logam. ABCD yang mana logam? So, yang paling tepat adalah aluminium. So, yang lain bukan logam. Karbon bukan logam. Klorin bukan logam. Sulfur pun bukan logam. Okey. Soalan nombor 10. Bahan yang manakah boleh ditulingkan melalui penghabluran? A. Garam biasa. B. Petroleum. C. Biji timah.
D. Etanol. So, yang paling tepat adalah garam biasa, penghabluran, petroleum, penyulingan. Ini salah lah. 11. Antara yang berikut yang manakah contoh perubahan fizik? So, seperti video SPM sebelum ni, cikgu dah beritahu, kimia lebih kepada goreng, pengaratan, tu kimia, perubahan kimia. So, kita tengok sini, fizik ya. Yang paling tepat adalah B lah, peleburan ais. Goreng telur, kimia, pengaratan paku, kimia, pembakaran kertas, kimia. Okey. 12. Logam yang manakah boleh diekstrak daripada bijinya secara pemanasan dengan karbon? Okey. So, yang ni seperti SPM sebelum ni, cikgu dah beritahu nasihat suruh hafal siri kereaktifan logam. So, antara A, B, C, D, yang manakah yang boleh diekstrak daripada bijinya? So, of course lah, timah. Okey, yang lain semua atas karbon. Okey. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman abadi. Tolonglah hafal. Okey, yang ni. 13. Raja 4 menunjukkan sel elektrolisis. Apakah Z? Okey, Z. Okey, positif. Okey, anode. Ni anode lah. Cathode. Yang ni cathode. Sebab apa? Kontuk ingat. Kontuk ni cathode. Z cathode. B. Okey. Tu senang je. Yang negatif ni cathode. Kontuk lah. Okey. Yang panjang anode. Positif. Okey. 14. Maklumat berikut menunjukkan ciri bateri X. Digunakan dalam telefon mudah alih. Boleh dicas semula. Dalam handset kita. Sel kering ke? Sel merkuri. Salah. Bateri nikel kadmium. Ataupun akumulator asid plumbum. Ni bateri kereta, bateri jam. So, yang paling tepat bateri nikel kadmium. 15. Raja 5 menunjukkan kesan medan elektrik ke atas sinaran daripada suatu sumber radioaktif. Apakah jenis sinaran itu? So, sinaran yang mencapai kepada positif. So, dia mesti negatif. So, negatif adalah sinaran beta. Okey, senang je hafal. 16. Rajah 6 menunjukkan simbol yang terdapat pada suatu bekas. So, simbol apa ni? Apakah yang disimpan dalam bekas ini? So, direct je, bahan radioaktif. Senang je. 17. Rajah 7 menunjukkan seorang budak lelaki yang ingin menyaksikan perlawanan bola. Alatan optik yang manakah membolehkan dia menyaksikan perlawanan itu? So, seperti yang sebelum ni, periskop lah. So, periskop juga cermin. Okey, menggunakan aplikasi cermin. Hanya alat periskop. So, seperti kapal selam yang ni, periskop. Okey. 18. Rajah 8 menunjukkan penambahan cahaya berwarna merah campur biru jadi apa? So, yang ni pun cikgu suruh hafal. Okey. Berita harian semalam. Okey. Berita harian semalam memperkasakan bahasa Melayu. Memperkasakan bahasa Melayu. So, Melayu tu magenta. So, tolong hafal. Cikgu bagi formula. 19. Seorang budak lelaki ingin mewarnakan gambar sebatang pokok, tetapi dia tidak mempunyai cat hijau. Apakah warna cat yang boleh dicampurkan untuk mendapatkan cat warna hijau? So, kat sini kalau pelajar hafal, sian warna apa, kuning warna apa, so dia boleh jawab. Okey, sian adalah biru campur hijau. Kuning, merah campur hijau. So, hijau dua-dua sama hijau. Yang ni ada hijau, yang ni pun ada hijau. So, dia akan menghasilkan warna hijau. Okey. 20. Campuran manakah menghasilkan gansa? Okey, gansa kalau pelajar hafal, gansa ni cuti. Apa dia cuti? Kuprum timah.
Okey, senang je. Okey, 21. Maklumat berikut menunjukkan kegunaan bahan kimia X untuk menghasilkan baja, untuk menghasilkan asid. Apakah X? So, baja, of course lah, amonia. So, kerap kali dalam SPM tanya soalan amonia. 22. Maklumat berikut menunjukkan kesan pencemaran ke atas alam sekitar. Hujan asid, pemanasan global. Apakah punca pencemaran itu? Okey, sisa pertanian ke, sisa radioaktif, pembakaran bahan api fosil, sisa toksik industri. So, dua-dua ni, okey, disebabkan terbebasnya gas karbon dioksida. So, lebih kepada pembakaran bahan api fosil. 23. Mikroorganisma yang manakah membiak melalui pembentukan spora? Okey. Virus, ulat, alga, yeast. So, kalau kita buat eksperimen muka roti tu, kita tahu macam mana dia membiak ulat, dia membiak dekat roti tu. Okey, 24. Apakah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria yang menyebabkan penyakit? So, dekat dengan badan manusia 37 darjah Celsius. Straightforward je. Aminah ingin membuat roti yang lembut. Mikroorganisma manakah yang digunakan? So, yeast. Kerap kali SPM tanya soalan ni. 26. Seorang budak lelaki dan keluarganya mempunyai gejala berikut. Tompok putih pada kulit, kita tahu tu. Panau. Tompok kelihatan pada muka, leher dan lengan. Antara yang berikut, yang manakah boleh menyebabkan penyakit ini? So, yang mana berkait rapat dengan panau? So, mesti berkongsi tuala atau pakaian. 27. Raja Sembilan menunjukkan vektor yang membawa sejenis penyakit berjangkit. Kaedah yang manakah digunakan untuk kawal pembiakan lalat dewasa ni? Okey. So, adakah membuang sampah ke dalam tong sampah yang bertutup, selaputi permukaan kolam dengan minyak, okey, tidur dalam kelambu, ni nyamuk. Membela ikan gapi, nyamuk juga, nyamuk yang ni nyamuk, okey, semua ni nyamuk. So, yang paling tepat ni lah membuang sampah ke dalam tong sampah yang bertutup, lalat. 28. Raja 10 ialah graf yang menunjukkan jumlah tenaga yang diperlukan oleh lelaki yang berlainan pekerjaan. Pekerjaan yang manakah mewakili Q? So, Q, dia perlukan tenaga yang paling banyak. So, yang paling banyak, yang mana yang paling, orang kata, kerja teruk lah. Yang memerlukan tenaga. Okay, kerani, doktor, guru ataupun buruh. So, paling tepat adalah buruh. Okay. 29. Jadual 2 menunjukkan nilai kalori bagi makanan yang berbeza. So, makanan yang manakah menyumbang nilai kalori paling tinggi? So, yang ni, untuk soalan ni, kena kira satu-satu. Okay, 100 gram daging kambing. So, yang ni dia bagi biri-biri. So, darab lah. Tolong bagi ingatan, ni, berhati-hati. Dia tulis per 100 gram. Kena bagi 100. Okey, kalau 1 gram per dengan 100. So, kalau kita kira lah, 6.65 darab dengan, okey, telur. Darab dengan, sorry, kita buat A dulu. 100 darab dengan daging. 6.43. 6.43. Okey, B. 150 darab ayam. 8.27. Kita dapat 1240.5. C. 200 gram telur darab dengan 8.27. D. 250 ikan darab dengan 4.33. So, dapat 1082.5. So, yang paling banyak adalah C. 200 gram telur.
Tu cara dia. So, ingatan sekali lagi, cikgu ingatkan kepada calon SPM, tolong bawa kalkulator untuk soalan, untuk kertas sains, untuk jawab kertas sains, perlu juga kalkulator. Okey. 30. Nutrien yang manakah diperlukan untuk pertumbuhan akar pokok yang sihat? So, kalau pelajar hafal, akar pokok, baja NPK, fosforus, akar. So, ingat akar fosforus. Tolong hafal sikitlah. 31. Darjah 11 menunjukkan sebahagian daripada kita nitrogen. Nitrogen di atmosfera, okey. So, kilat berlaku R di dalam tanah. So, apa dia? Apakah R? R dalam tanah, mestilah nitrat lah. Baja nitrat. Okey. 32. Rantai makanan yang manakah betul? So, bila sebut saja rantai makanan, mesti bermula dengan pengeluar tumbuh-tumbuhan. Okay. So, berudu dulu. Salah lah. A salah. B, ikan dulu. Salah. Okay. D, burung. Salah. So, yang paling tepat, betul adalah alga. Dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan, dimakan oleh burung. 33. Darjah 12 menunjukkan sebahagian daripada kitab air. Okey. Wap air. So, air naik proses X. Apa dia? So, perebutan, kondensasi, transpirasi ataupun fotosintesis. So, bila melibatkan air, wap air, so proses transpirasi. Okey. 34. Antara yang berikut yang manakah mengandungi klorofluorokarbon, CFC. So, kita seperti yang kita dah tahu, maklum, dalam peti sejuk, dalam penyaman udara, satu lagi dalam tin aerosol. Okey. So, kalau 3 tu je. 35. Maklumat berikut menunjukkan kesan pencemaran alam sekitar. Peningkatan aras laut, pencairan ais di Arktik, peningkatan suhu dunia. So, kalau peningkatan arah, apakah sebab apa kesan ni? Hujan asid ke, hakisan tanah ke, pemanasan global ke, penipisan lapisan ozon. So, semua ni sebab apa? Sebab global warming. So, bila dunia makin hari makin panas, ais mula melebur cair, peningkatan aras laut tinggi, bermula daripada pemanasan global. 36. Persamaan perkataan berikut menunjukkan tindak balas kimia. Alkohol tambah asid menghasilkan X dan air. So, makin asid sulfurik pekat. Apakah X? So, bila alkohol tambah asid, mesti menghasilkan ester. Senang je, hafal je. Ester, minyak wangi. Apakah kandungan utama minyak sapi, minyak haiwan? Okey, so lemak lah. Okey. Straight forward je tu. 38. Darjah 13 menunjukkan tindak balas bahan X ke atas latex. Okey. Seperti SPM sebelum ni, apakah yang menyebabkan latex tergumpal? Okey, adalah asid. Tengok, yang mana asid? A. Okey. Nah je. 39. Seorang budak perempuan mengambil masa 20 saat untuk berlari sejauh 100 meter. Berapakah laju budak perempuan itu? So, laju masuk je formula. Jarak. Okey, 100 meter bahagi dengan masa 20 saat. Bahagi 20. So, 5 meter sesaat. Senang je, masuk formula. 40. Darjah 14 menunjukkan kesan ke atas seorang pemandu yang tidak memakai tali pinggang keledar apabila berlaku pelanggaran. So, semasa kita bergerak tu, so badan kita nak bergerak tapi dihalang ataupun berlaku kemalangan, tiba-tiba dia terlajak ke depan. So, itu adalah inersia. Sifat semula jadi jasad. Okey, tolong ingat. 41. Berapakah momentum troli itu? So, masuk formula. Momentum sama dengan jisim darab hal laju. Jisim, berapa jisim? 15. Darab hal laju, 2.
15 darab 2, 30. Masuk formula. Sangat senang. 42. Rajah 16 menunjukkan seorang wanita memakai kasut tumit tinggi. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh kasutnya ke atas lantai? So, dia bagi formula kat sini. So, tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas. So, daya berapa? 500 bahagi dengan luas. 0.01. So, dapat 50,000. Okey. Senang. 43. Rajah 17 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji 7 ke atas bagi seketul plastisin. Okey. Apakah 7 ke atas bagi plastisin itu? So, kita 7 ke atas sama dengan berat dia lah. So, yang ni 5, 6, 7. Okey, 7. Sebelum masuk 7. Yang ni 5. So, 7 tolak 5, 2. Allah, senang je. Pilih padanan yang betul tentang bahan kimia dalam pemprosesan makanan dan fungsinya. A. Peluntur menyingkirkan warna yang tidak dikehendaki. Ni betul lah ni. B. Penstabil melambatkan. Ni salah. Melambatkan pertumbuhan bahan awet. B salah. C. Pengimulsi memperbaiki rupa makanan. Salah. Pengawet menjadikan makanan lebih sedap. Pun salah. Ni perasa. So, yang paling betul adalah tepat A. 45. Maklumat yang manakah mesti ditunjukkan pada label makanan mengikut peraturan makanan 1985. So, of course lah. Tarikh luput mesti ada dari dulu lagi. 46. Maklumat berikut menunjukkan proses pembentukan metil daripada perspek. Perspek ni polimer. So, polimer nak jadi monomer. Macam mana? Polimeran. Depolymerization. Okey. 47. Maklumat berikut menunjukkan ciri sejenis plastik. Kerap kali tanya agak ni, SPM. Takat lebur tinggi. Tak boleh dikitar semula. Digunakan sebagai bekas alatan elektrik. Ni tahu dah. Plastik yang manakah mempunyai ciri plastik ini? So, of course lah. Kerap kali tanya. Kalau ingat calon SPM, bakelite. Paling kuat. Okey, 48. Apakah simbol bagi perintah? So, perintah. Direct . Ni induktor. Ni kapasitor, diode. So, D. Perintah. 49. Apakah fungsi mikrofon dalam sebuah pemancar radio? Menerima gelombang radio, menjanakan gelombang radio, mengubah gelombang bunyi ke isyarat elektrik ataupun menggabungkan gelombang pembawa dengan isyarat bunyi. So, yang paling tepat adalah mengubah gelombang bunyi ke isyarat elektrik. 50. Rajah 18 menunjukkan kedudukan 3 satelit komunikasi. Okey. Apakah tujuan meletakkan 3 satelit tu? A. Untuk membekalkan perkhidmatan komunikasi ke seluruh dunia. B. Untuk mengesan dan membuat ramalan cuaca dunia yang lebih tepat. C. Untuk membolehkan ketiga-tiga satelit mengorbit mengikut arah putaran bumi. Ataupun D. Untuk mengelakkan gangguan oleh banjaran gunung semasa penghantaran maklumat. So, yang paling tepat komunikasi lah. Untuk membekalkan perkhidmatan komunikasi ke seluruh dunia. Alhamdulillah. 50/50. So, jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji akan datang. Assalamualaikum.